Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 April 2024 bersamaan dengan 25 Ramadan 1445 Hijrah, maka genaplah 3 tahun saya aktif di YouTube. Masya Allah, la quwata illa billah. Sebenarnya 3 tahun lebih sikit lah sebab saya mula aktif di YouTube pada awal April 3 tahun yang lepas ya. Maka jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada semua yang menyokong dan yang tidak menyokong. Yang membantah pun termasuk semua. Sebab bila anda membantah tu, ia memeriahkan suasana kan. Kalau tidak, macam sepihak saja nampak kan. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan yang ekstra kepada para penonton yang tolong reply komen-komen yang memerlukan penjelasan lanjut. Sebab ada sebahagian penonton yang mereka tak faham-faham peranan video react. Mereka masih lagi, kenapa tidak pergi berjumpa secara peribadi dengan ustaz tu? Kenapa hendak membuat video secara terbuka di media sosial? Walaupun penjelasan telah diberikan berulang kali, namun mereka tetap juga tidak faham. Jadi dengan adanya sahabat-sahabat yang tolong menjelaskan, moga-moga mereka faham ya. Sebab saya ni macam kalau para penonton perasan, saya biasa sebut memandaikan dan mematangkan umat. Sebab kita ni, cara beragama yang lazim di Malaysia, dia satu hala. Ustaz cakap, para penonton ataupun para pendengar, sami'na wa ata'na, dengar je. Dia one way. So bila adanya orang lain yang mengkritik balik ustaz tersebut, mereka tak boleh nak terima. Unable to accept. Jadi macam sesuatu yang sukar dan mereka macam-macam alasan lah mereka beri. Jadi kepada para penonton yang tolong jelaskan kepada mereka, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Sama juga macam saya buat video dalam kereta pun, ada juga yang memberi komen. Okay, ia adalah sesuatu yang membahayakan. Maka ada yang tolong replykan balik, ia umpama sembang-sembang dalam kereta. Cuma saya bersorangan dalam kereta, saya sembang-sembang dengan kamera sahaja ya. Jadi dialu-alukan untuk terus memberi penjelasan kepada komen-komen seperti itu. Moga-moga apa yang anda jelaskan itu Allah catat sebagai satu amal soleh dan ia membantu mereka itu untuk faham. Sebab saya memang tak sempat nak baca semua komen. Nak letak apa panggil love pun tak sempat, apatah lagi pula nak reply komen-komen itu. Maka jasa baik para penonton amatlah dihargai. Okay, selain itu jazakumullahu khairan juga kepada yang mengkritik. Kerana kritikan anda tu, baik kritikan dengan mencela ke, dengan apa-apa bahasa apa semua tu, sebenarnya adalah motivasi untuk saya untuk terus membuat video supaya satu hari kelak anda atau ahli keluarga anda atau zuriat anda akan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, bukan berdasarkan slogan, bukan berdasarkan nama, tetapi intinya, kontennya. Macam mana seseorang itu boleh mendakwa dirinya lah ahli sunnah wal jamaah, padahal akidahnya bid'ah, ibadahnya bid'ah, perkara-perkara berkaitan dengan tazkiyatun nafs tu bid'ah. Tapi klaim ahli sunnah wal jamaah, kan satu kartun yang sangat menyedihkan. Sekarang ini every Tom, Dick and Harry semudah-mudahnya klaim ahli sunnah wal jamaah. Bila kita ajak kepada sunnah, mereka lah orang yang pertama membantahnya. Mereka lah orang yang pertama berhujah untuk membela bid'ah. Tapi mereka klaim diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Bukankah sesuatu yang sangat memuskilkan? Jadi moga-moga mereka yang mengkritik, yang tak dapat menerima, tak apa. Moga-moga satu hari kelak anda dapat menerimanya. Bukan terima saya, tak apa. Saya tak ajak kepada diri saya ajak kepada Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan kefahaman salafus soleh. Bukannya berdasarkan kefahaman masyarakat kebiasaan kita di sini, tetapi berdasarkan kefahaman salafus soleh. Saya sendiri alhamdulillah ada menerima beberapa WhatsApp, banyak juga yang mereka sendiri, yang dalam WhatsApp tu menerangkan satu masa lalu mereka tidak boleh menerima saya. Satu masa lalu mereka antara yang mengkritik saya. Tapi lama-lama tengok juga dan akhirnya alhamdulillah
mereka telah pun dapat menerima apa yang saya sampaikan, ya. Alhamdulillah. Jadi, yang nak mengkritik silakan. Anda sebenarnya satu motivasi yang bagi saya, I must do more. I must do more, I must do extra. Kena beri penjelasan yang lebih baik. Kena beri, sebab macam dulu kalau cakap dalil saya cakap ya. Tapi mungkin orang tak percaya. So sekarang ni ambil tangkap layar, tunjuk pula sebagai bukti. Kan? Supaya orang tahu yang saya ni bukan sembang kosong, tetapi ada bukti-buktinya yang saya tunjuk. Baik kalau Al-Quran semua boleh rujuk sendiri kan. Baik kalau hadis ke, kaul ulama ke apa ke, saya tangkap layar dan tunjuk sebagai bukti untuk menguatkan lagi apa yang saya sampaikan. Okey. Dan kepada yang lazim mengkritik, bahawa agama ni bukan bidang saya ni tak ada perganjian agama yang formal, tak ada sijil agama, tak ada guru, tak ada sanad, tak ada tauliah, tak mengajar di masjid dan macam-macam lagi. Ya, sebenarnya bila anda dok mengkritik saya tu, yang saya nampak, yang saya lihat, ya sebenarnya anda sedang membuktikan ketidakmampuan anda untuk menilai, untuk menganalisa dan menilai dalil dan hujah. You are unable to process. Sebab ciri agama di Malaysia, di kebanyakan tempat, ialah ustaz tu main cakap je. Cakap aja. Tak kisah ada dalil ke tak ada dalil. Tak kisah dalil tu sahih ke tak ke. Tak kisah dalil itu difahami dengan kaedah yang benar ke tidak ke. Dan orang pun angguk saja. Kita tak biasa dengan cara bagi perbandingan, untuk menganalisa, untuk menilai. So bila anda duk mengkritik semua tu, bukan pengajian agama, tak ada guru, tak ada sana, tak ada sijil, tak ada tu, tak ada ni apa semua kan, you are actually proving yourself that you are unable to analyze, you are unable to think. And for you, the evidence, dalil dalam agama bagi anda yang mengkritik tu sebenarnya ialah pakaian ustaz itu. Sebenarnya dia tu bergelar ustaz. Tentang sijil tu, macam mana anda tahu orang yang cakap tu dia ada sijil? Kan orang yang dipanggil ustaz tu, macam mana anda tahu dia ada sijil? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada sijil tu lulus jebenang ke lulus nyawa-nyawa ikan? Kan semata-mata ada sijil tak cukup. Sebab macam kalau kita yang bukan dalam bidang agama, dulu sekolah pun ada sijil SPM kan. Sijil SPM tu cemerlang ke, sederhana ke, nyawa-nyawa ikan ke, gagal. So semata-mata ada sijil, tak ada apa beza pun. Sama juga ada sanad. Saya beberapa tahun lepas ada seorang kawan, dia mengikuti kelas pengajian Sunan At-Tirmizi untuk dapat sanad kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Okey? Dia ajak saya sama, saya tak nak pergilah. Lalu dia pun pergi. So 3 hari program tu. Dia bermula hari Jumaat lepas asar, Jumaat, Sabtu, Ahad, Zuhur habis. Okey. So dah habis tu dia pun seronok lah cerita. Dia sekarang ada sanad Sunan At-Tirmizi. Engkau kata engkau tak ada. Saya ni kebetulan Sunan At-Tirmizi ni kitab favorite, kitab hadis saya yang favorite. Lalu saya tanyalah, so macam mana? Apa yang proses yang you buat untuk dapatkan sanad? Oh, Syekh tu pun ada sanad. Dia baca matan hadis. Okey. Tapi 2 hari setengah boleh habis. Dia baca laju. Okey, dia dapat tangkap ke? Lepas tu saya tanya dia tau. Sejujurnya, dalam 2-3 hari tu, berapa kali tu sambil dia baca, you duk tengok phone, duk browse benda lain. Actually banyak kali juga sebab aku pun bukanlah faham sangat apa dia baca. Tu pula dah. Okey, lepas tu saya tanya dia. Okey, apa nama sebenar Imam At-Tirmizi? Dah, tak ada pula bincang. Okey, apabila Imam At-Tirmizi berkata hazal hadis hasan sahih, apa yang dimasukkan tu? Hasan ke sahih? Mana satu ni? Syekh tak bincang pun. Dia baca matan tu saja. Dia baca laju habis. Siapa yang boleh ikut, tak boleh ikut pun lebih kurang je. Dan akhirnya dapat sanad. Kalau itu nilai sanad, baik, tak payah. Sebab saya tanya lagi beberapa soalan kan. Okey, berkata Imam At-Tirmizi, inilah amalan para ahli ilmu terhadap hadis ini. Apa maksud dia? Tak tahu, Syekh tak baca pun yang tu. Dia baca matan hadis saja. Okey, ini satu contoh. Bukanlah semua pengajian bersanad sama. Ini satu contoh yang orang duk sibuk-sibuk sanad. Tapi sanadnya macam tu je. Dan this friend of mine, mungkin dia pun sedang tonton video ni, dia punya ilmu tentang Sunan At-Tirmizi tu
Tak baiklah sebut pula ya. Okey, jadi ini satu contoh lah. Jadi orang yang duk kritik, tak ada sanad lah, tak ada guru lah, tak ada tauliah lah, tak ada apa. Mereka ni sendiri sebenarnya sedang mengkritik diri sendiri. Mereka sangka sedang mengkritik saya, tapi sedang mengkritik diri sendiri bahawa mereka ni tak dapat menilai. Tak dapat saya sebut dalil, saya sebut hujah, mereka tak dapat nilai. So bagi mereka, dalil, hujah agama tu, ialah ustaz tu famous, ustaz tu pakai pakaian beragama, dia dipanggil ustaz, dia mengajar di masjid. Itu kriteria mereka untuk dalil dan hujah agama. Jadi perkara ni yang saya nak tukar. Kita nak mematangkan umat bahawa dalil, hujah agama ni tidak dikira dengan title ustaz seseorang itu. Tidak dikira dengan sijilnya kalau ada. Sebab kalau ada sijil pun, macam saya sebut tadi lah kan, tak dikira sebab dia mengajar di masjid. Betapa banyak video yang saya react, orang tu sedang mengajar di masjid, tapi yang dia ajarnya ialah sekian kan. Okey, jadi ini yang nak diubah, ini yang dalam rangka nak mematangkan umat supaya kita dapat ubah cara kita menilai agama tu betul salah tu macam mana. Kan? Right. Okey, sikit lagi ya tentang video react ni. Masih yang tak faham-faham ni, ia yang saya biasa sebut sebagai projek memandai dan mematangkan umat. Kita nak kena, ataupun saya nak hentikan satu fenomena diktator agama. Dictatorship in religion. Di mana hanya orang agama yang bercakap dan orang bukan agama hanya angguk-angguk. Tadi saya dah sebut kan. Ustaz ajar saja. Apa dia ajar, macam mana karut dia ajar ke apa ke, angguk-angguk saja. Jangan cakap apa sebab kamu bukan orang dalam bidang agama. Yang duk angguk-angguk tu kadang tu orang dalam bidang profesional, belajar pun dah tinggi, apa semua tu kan. Tapi dalam agama mereka memandulkan akal mereka sendiri dan berlakunya suasana ataupun fenomena seperti ala-ala diktator di mana ustaz cakap, kamu diam, dengar, patuh saja. Jangan tanya dalil. Kalau tanya dalil, itu Wahabi kan. Jadi ini yang saya nak ubah ya. Jadi kita ada check and balance sekarang ni. Ustaz-ustaz, orang-orang agama, ustazah bersama tak boleh bercakap sewenang-wenangnya. Ada saya dan moga-moga ramai lagi selepas ini yang akan react dan kritik secara ilmiah. Bukan main hantam saja. Jangan hantam kata salah padahal apa yang cakap tu betul. Tapi kita nak orang yang react tu pun berdasarkan tanggungjawab, berdasarkan ilmu ya. Moga-moga dengan ini fenomena dictatorship dalam agama ni hilang, tak ada lagi ataupun dapat diminimumkan. Kita tak mahu ustaz, ustazah ataupun orang-orang berpakaian agama ni berlagak ala-ala diktator. Mereka boleh bercakap apa saja yang mereka hendak cakap. Kita orang bukan agama, dengar saja. Jangan tanya dalil, jangan komplain, jangan sekian apa itulah ya. Baik, saya nak akhiri video ni sebenarnya apa? Okeylah, saya tukar jadi sedikit tazkirah lah dengan berkongsi sebuah hadis. Okey? Jadi ada hadis boleh jadi sebut tazkirah kan? Tazkirah daripada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 2489 atau penomboran lain hadis nombor 2686. Sebagaimana tangkap layar. Jadi bila cakap ada bukti kan, bukan saya duk goreng saja, bukan duk sembang kari saja. Okey, hadis ni panjang, saya baca terjemahannya saja, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang menjaga batasan-batasan Allah dengan orang yang melanggar batasan-batasan Allah adalah seperti sekumpulan orang yang hendak pergi belayar. Lalu mereka mengundi siapa yang duduk di tingkat atas, siapa yang duduk di tingkat bawah. Macam Airbus A380 pula, upper deck dan juga lower deck. Tapi ini kapal laut lah yang nak berlayar. Okey, ketika pelayaran, orang yang di tingkat bawah, dia kena naik tingkat atas untuk dapatkan air minuman, air untuk minum. Dan ini mengganggu orang di tingkat atas. Mereka anggap ia mengganggu orang di tingkat atas. Maka salah seorang yang di tingkat bawah tu, dia ambil kapak dan dia pecahkan dinding kapal. Dia pecahkan dinding kapal supaya air pun masuk. Lalu orang yang di tingkat atas pun menegur orang yang di tingkat bawah. Apa yang kamu buat tu? Oh, saya membuat lubang ini supaya kami dapat air dan kami tak perlu lagi mengganggu orang di tingkat atas. Okey, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada permisalan yang baginda bagi ini, kalau orang yang di tingkat atas menegah
Orang yang nak buat lubang di tingkat bawah tu, maka dia telah menyelamatkan diri mereka yang di tingkat atas dan juga menyelamatkan mereka yang di tingkat bawah. Namun jika orang yang di tingkat atas tu membiarkan saja orang yang di tingkat bawah tu melubangkan dinding kapal, maka orang yang di tingkat bawah tu tenggelam, orang yang tingkat atas pun akan tenggelam. Okey? Jadi sedikit penjelasan daripada hadis ini. Rasulullah SAW memberi permisalan dua kelompok orang. Satu yang menjaga batas-batas Allah. Maknanya mereka ni orang yang bertakwa, yang menjaga agama mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua ialah orang yang melanggar batas-batas Allah. Yang melanggar batas-batas Allah ni jangan kita bataskan kepada orang yang minum arak, yang berjudi, yang ambil rasuah, yang berzina apa semua tu. Orang yang buat bida'ah pun termasuk dalam yang melanggar batas-batas Allah. Sebab Allah dan Rasulnya telah pun melarang bida'ah, mereka tetap melakukannya. Okey? Jadi, maknanya ada orang yang agama okey, ada orang yang agamanya tak okey. Alright? Mereka ni berlayar dalam kapal. Jadi orang yang tingkat bawah tu nak minum air. Kan dia rasa macam mengganggu orang atas apa. Dia pun memecahkan dinding kapal dengan kapak supaya air dapat masuk dan dapat minum. Di sini ada dua tafsiran. Mungkin yang dimasukkan mereka ni sedang berlayar di sungai, maka boleh minum. Sebab sungai air tawar kan. Tapi ada tafsiran kedua, mereka ni berlayar di laut. Cuma yang nak pecahkan tu, dia jenis tak bijak. Dia tak tahu air laut tu masin. Kalau dia pecahkan pun, masuk air, tak boleh minum sebab air tu masin. Yang dekat atas tu bukannya air yang diambil daripada laut, tetapi air yang telah sedia ada dalam bekalan. Okey? Sebab yang buat bida'ah ni, faham-faham lah ya, yang anggap air laut tu boleh minum lah tu. Okey? Jadi, kalau orang yang di tingkat atas tidak menegah, tidak mencegah orang yang di tingkat bawah yang duk buat perkara salah tu, bukan saja orang tingkat bawah tu yang tenggelam, yang tingkat atas tu pun tenggelam. Tapi kalau orang yang tingkat atas menegah, maka yang tingkat bawah pun selamat, yang tingkat atas pun selamat. Demikian permisalan ataupun analogi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi saya sangat indah ya. Sebab dalam agama ni kita ada orang-orang agama yang agama mereka bagus. Mereka ini mengamalkan agama berdasarkan ilmu. Mereka ini tidak buat bid'ah. Tapi mereka nafsi-nafsi lah. Sendiri-sendiri. Aku kubu aku, dia kubu aku. Aku dan keluarga aku jaga keluarga aku tak payah nak sibuk dengan orang-orang lain yang buat bid'ah tu. Sebab tu kita lihat di Malaysia ni, orang-orang yang berkelulusan agama sangat ramai. Setiap tahun, berapa ribu yang belajar dalam bidang pengajian Islam. Baik di universiti-universiti tempatan, ataupun yang pergi ke Mesir, ke Jordan, ke Saudi dan sebagainya kan. Dan berapa banyak yang balik dengan kelulusan dalam bidang agama. Tapi cuba lihat berapa ramai di kalangan mereka yang mahu bersuara apabila adanya ustaz-ustaz selebriti yang menyampaikan perkara-perkara mungkar, yang membela bid'ah. Tak, mereka diam saja. Mereka tahu benda tu salah. Tapi hal aku, mereka tu hal mereka. Kan? Saya tak tahulah jumlah sebenar. Tapi saya tahu di Malaysia ni, jumlah orang dalam pengajian bidang agama sangat ramai. Sangat ramai. Sebab setiap tahun, itu yang universiti bukan lagi yang pondok ke, yang madrasah ke. Mereka tahu antara hak dan batil. Mereka tahu apabila para ulama' berkata bid'ah tu terbahagi dua. Hasanah dan dolalah. Mahmudah dan mazmumah. Yang dimasukkan dengan bid'ah hasanah, yang dimasukkan dengan bid'ah yang terpuji, ialah perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama. Ia bukanlah dengan membuat akidah yang baru. Ia bukanlah dengan membuat ibadah yang baru. Mereka tahu, tapi bila mereka dengar, ustaz-ustaz pembela bid'ah tu sengaja twist apakah maksud sebenar bid'ah hasanah tu, mereka diamnya. Mereka tak nak kata apa. So, mereka ini umpama orang yang menjaga batasan Allah, duduk kat tingkat atas, dia biar saja orang di tingkat bawah tu merosakkan agama. Dan bila mereka meriakan saja, satu masa kelak, kemudaratan tu akan merebak kepada semua. Sehingga mungkin, tak tahulah, 100 tahun ke apa lagi, orang tidak akan kenal, umat Islam tidak akan kenal lagi ajaran Islam yang sebenar. Sekarang ni pun sebahagian bid'ah itu telah dianggap sebagai sebahagian daripada agama Islam, sehingga apabila kita tegur, mereka akan bantah. Mereka akan kata kita ni pula kan, macam baru ni tersebar poster di Facebook Ustaz Azhar Idrus, siapakah ahli bid'ah? Ahli bid'ah tu yang melarang
selawat dan zikir tertentu di antara rakaat-rakaat tarawih. So, yang menegah tu pula jadi ahli bid'ah. Yang mengamalkan tu tak pula bid'ah. Kan nampak terbalik lah. Jadi makin banyak bid'ah akan dianggap sebagai sebahagian daripada agama. So, if we don't do anything right now, masing-masing jaga diri sendiri, masing-masing jaga keluarga sendiri, masing-masing kubur aku, kubur dia, maka siapakah yang akan menjaga ketulinan agama ini, ya? Maka we have to do something. Dan kalau orang agama tak nak buat apa-apa, mereka nak duduk sibuk dengan apa-apa urusan mereka saja, apakah saya ataupun sahabat-sahabat lain yang bukan dalam bidang agama hendak berdiam diri saja? Tak, kita perlu bersuara. Kita perlu bersuara supaya orang-orang yang menyampai kebatilan dalam agama ni, mereka sedar bahawa agama ni sekarang ni bukan lagi ala-ala diktator yang mereka boleh bercakap sesuka hati. Sudah ada auditnya, sudah ada check and balance-nya. Sudah ada orang yang boleh mengkritik mereka semula. Tapi mengkritik secara ilmiah lah. Jangan kata salah benda yang tak salah. Okey, mengkritik secara ilmiah. Jadi demikian hadis tu, satu hadis yang bagi saya sangat power. Dan juga berlaku di kalangan kita di Malaysia sekarang ini. Banyak orang tahu hak dan batil. Banyak orang tahu. Kalau kita dengar Ustaz Dr. Rozaimi, beliau apa ada cerita kan? Ada saja ustaz-ustaz lain ke, agamawan, sarjana lain ke apa, yang kata kepada Ustaz Dr. Rozaimi, teruskan, kami di belakang anda. Maknanya dia also know lah antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, tapi tak berani nak bersuara. Padahal kalau tak ada pentas untuk bercakap, tak ada masjid untuk bercakap, boleh saja guna, tak perlu apa-apa alat canggih pun. Kan boleh, saya pun sendiri pakai phone, mungkin dalam kereta ni taklah saya pakai DJI Pocket 2 gimbal. Tapi sekarang ni boleh saja untuk membuat video, menjelaskan yang hak dan membantras yang batil. Cuma nak buat ataupun tidak sahaja, ya. Baiklah, demikian sedikit perkongsian saya. Moga-moga Allah permudahkan saya untuk meneruskan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar dalam hal agama. Kepada para penonton juga, dipersilakan untuk kita juga sama-sama menuntut ilmu, sama-sama menyebarkannya. Mana-mana video saya boleh saja ambil, potong jadi pendek, nak letak dekat TikTok ke, Instagram ke apa ke, dipersilakan. Saya tak ada copyright, tak ada apa. Macam mana nak potong? Guna saja screen recorder, semua phone ada screen recorder, record. Kemudian anda edit lah, potong apa semua tu. Jangan potong sampai lagi out of context, sudahlah. Okay, dan boleh siarkan di TikTok masing-masing ataupun di media sosial masing-masing. Don't worry, tak perlu minta izin saya, ya. Baiklah, demikian sedikit perkongsian sempena 3 tahun di YouTube. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.